وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Amin ya Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang maksudnya, apabila seseorang kamu telah bertasyahud akhir, hendaklah dia berlindung diri kepada Allah daripada 4 perkara, iaitu daripada azab jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Ini satu doa yang sangat digalakkan oleh Nabi Muhammad. Kalau buat bagus, tak buat tak mengapa. Sebagaimana yang dijanjikan, saya tulis pada bahagian belakang sekali. Bukan tulis pun, cetak sahaja doa ni. Selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam, nak baca boleh. Memang digalakkan oleh Nabi Muhammad. Jadi pengajian kita masuk kali yang ke 104, ataupun kuliah maghrib saya yang ke 188 di surah An-Nur ni. Dan kupasan malam ini masih lagi tajuk yang sama sebagaimana 2 minggu yang lepas, iaitu Munkar dan Nakir dan Azab Kubur, bahagian kedua. Matlamat kita tak lain tak bukan untuk menghidupkan 3 tungku fardu ain, yakni tauhid, fiqh dan tasawuf. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pelajaran yang baru, kita imbas sedikit pelajaran kuliah sebelum ini. Kebetulan tajuk kita ni berkaitan dengan azab kubur, tentang Munkar dan Nakir, cerita tentang kematian. Dan dalam minggu lepas tu hebohlah diperkatakan orang bahawasanya di sekitar tempat kita ini ada satu kubur yang bercahaya dalam kawasan Bukit Gantang ni. Saya teringat cerita yang pernah saya baca masa remaja dulu lah. Orang nak pindahkan mayat, nak pindahkan kubur, tapak tu tak mau pakai dah, nak pindah ke kubur baru, jadi pindah mayat lah. Tulang-tulang semua pindah lah. Ada orang jumpa satu mayat yang elok, dia tak reput, dan mayat tu pun bau wangi. Orang tanyalah apa amalan-amalan dia. Mengikut ceritanya, orang ni tadi hafiz lah. Tu kata hafiz tadi tu, pemelihara. Dia hafiz Quran. Hafiz Quran dan kelakuan pun baik. Jadi mungkin sebab itulah Allah pun memelihara jenazah dia, tak reput dan wangi. Kemudian orang jumpa pula satu lagi mayat yang tak reput, tapi baunya busuk. Mengikut ceritanya, dia pun hafiz Quran juga, 30 juzuk, tapi kelakuan tak berapa elok. Itu cerita. Jadi imbasan kuliah sebelum ini, kita ada tengok beberapa hadis yang bercerita tentang alam kubur, alam barzah. Sebagaimana yang kita bagi tahu hari itu, alam barzah ini ialah alam pembatas, alam sempadan ataupun alam tengah-tengah antara alam manusia dengan alam akhirat. Sebelum kita sampai ke alam akhirat, kita lalui alam barzah dulu. Apabila kita duduk di alam barzah, kita boleh melihat, boleh mendengar sebahagian daripada benda-benda yang berlaku di alam manusia. Dan dalam masa yang sama, kita boleh melihat, boleh mendengar dan boleh merasa sebahagian yang berlaku dalam alam akhirat, sebab kita duduk di tengah-tengah. Jadi secara ringkasnya, hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Dia cerita di sana, apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur dan orang-orang yang hantar mayat tadi pun balik, ketika mayat di dalam kubur tu masih boleh mendengar tapak kaki orang yang hantar tu tadi, sampailah 2 orang malaikat. Dalam hadis ni tak disebut nama dia siapa, kedua-dua orang malaikat. Sampai malaikat tadi,
mereka pun mendudukkan mayat. Kalau kita fikir macam mana nak duduk, sebab mayat ni dia kena timpa dengan tanah, tapi didudukkan tu di alam barzah. Alam barzah ni tak sama macam alam manusia. Hari tu kita cerita pasal alam manusia dengan alam jin. Sebagai contoh nak bagi mudah faham, kita tengok alam manusia ni penuh dengan hutan, dengan pokok balak, dengan apa-apalah, susah nak melangkah. Tapi di tempat yang sama, bila kita masuk ke alam jin, tengok ada kampung, ada jalan, ada bangunan-bangunan. Jadi alam barzah pun macam tu lah lebih kurang. Kalau kita fikir secara logik, mana boleh mayat nak duduk dalam tu? Tapi dia duduk tu di alam barzah, bukan di alam manusia. Kalau kita korek balik pun, kita nampak mayat tadi terbaring macam tu lah. Tapi di alam barzah tu dia duduk. Selepas dia didudukkan, mayat tu tadi ditanya tentang Nabi Muhammad. Apa yang dia kata masa hidup dulu kepada tentang Nabi Muhammad? Dia percaya ke tak percaya ke? Orang yang beriman, yang mengaku Nabi Muhammad ni pesuruh Allah, mereka ni akan diperlihatkan dulu neraka. Ni neraka. Kalau salah jawab tadi, ni tempat dia. Tapi jawab tu betul, dah ditukar. Tempat kamu sekarang dalam syurga, dia tunjuk dulu, ini tempat kamu dalam syurga. Tapi tak masuk lagi. Nak masuk syurga tu kena lalui alam akhirat dulu. Jadi di alam barzah ini, orang-orang yang baik-baik, yang beriman, diperlihatkan tempat dia dalam syurga. Dah nampak tu rasa seronok hati dah. Lepas itu kubur dia dilapangkan 70 hasta. Tidaklah sempit, lapang 70 hasta dan kehijau-hijauan. Apa benda yang kehijau-hijauan tak tahulah. Keadaan itu berterusan sampailah hari kebangkitan, yakni hari kiamat, apabila semua manusia dibangkitkan semula. Jadi cerita di alam barzah, kawasan kuburnya dilapangkan 70 hasta. Kalau kita korek cari memang tak jumpa. Kita nampak mayat tu terbaring situ lah. Tapi dia berlaku di alam barzah. Kita tak sampai sana, kita tak nampak. Kemudian macam mana pula nasib orang kafir dan orang munafik? Orang kafir dan orang munafik pun sama, didudukkan oleh malaikat dan ditanya, apa yang kamu percaya, apa yang kamu kata tentang Nabi Muhammad ni dulu masa di dunia? Jadi mereka ni tak boleh nak jawab lah, sebab di dunia dulu mereka tolak Nabi Muhammad ni. Oleh sebab itu mereka ni akan dipukul. Dipukul dengan tukul besi ke bahagian telinga. Sakitnya tu menyebabkan mereka ni menjerit, sampaikan jeritan mereka didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Jadi timbul persoalan, siksa kubur ni kena pada orang Islam sajakah? Orang kafir tak kena kah? Hadis ini dia jawab dah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni, dia kata orang kafir pun kena, orang munafik pun kena. Jadi terjawab lah. Walaupun kita nampak jerat Cina, kita nampak kubur orang Kristian nampak tenang je, tapi di alam barzah tu sebenarnya mereka kena. Hadis yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabat dia melewati, melintasi dua buah kubur. Nabi Muhammad dia terdengar apa yang berlaku dan mungkin juga dia nampak ke. Dia kata kedua-dua orang penghuni kubur tu sedang disiksa. Seorang tu disiksa sebab dia tak sempurnakan bagi bersih air kencing dia, dan seorang lagi dia suka bawa mulut. Jadi Nabi Muhammad dia cari satu batang ranting yang masih hijau, yang masih hidup lah. Dia belah dua ranting tu, satu dia cacak kepada kubur yang pertama, satu lagi kubur yang kedua. Dan dia berharap selagi ranting-ranting tu masih hijau, masih belum kering, penghuni kubur tadi diringankan siksaan mereka. Sebab apa? Tumbuh-tumbuhan ni, dia sebagaimana makhluk Allah yang lain, dia ada zikir dia. Dia ada zikir dia. Jadi diharapkan dengan zikir-zikir tumbuh-tumbuhan ni tadi, turunlah di kawasan itu sakinah ke, rahmat ke, barakah ke, dan seumpama dengannya. Jadi orang yang di dalam kubur tu tadi pun, di alam barzah tu pun diringankan siksaan mereka. Macamlah kita baca Quran di kubur, di kawasan kubur. Buat apa baca di kawasan kubur ni? Baca di rumah sudah.
Kalau sampai pahala tu, sampai juga. Sampai manfaat dia, sampai juga. Yang orang baca di kubur tu, sebab rahmat Allah dan sakinah dia turun di mana Quran dibacakan. Kita bacakan di rumahlah turun sakinah, turun rahmat dia, turun berkatnya. Kita bacakan di kawasan kubur tu tadi, turunlah di situ dan kenalah pada penghuni kubur sekali.